Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abadan ma abqaitana warhamna an natakallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nazar bima yurdika anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin yang dikasihi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana malam ini dapat sekali lagi kita bertemu untuk kali yang terakhirnya sebelum kita masuk pada bulan Ramadan, bulan mubarak yang mana bulan yang ditunggu-tunggu, mengandungi pelbagai hikmat, mengandungi berbagai fadilat yang lebih hebat, yang sangat hebat, bahkan digelar sebagai Sayyidus Syahr, Syahdu Ashhur ataupun Sayyidus Syuhur, maknanya penghulu bagi segala bulan. Bagaimana yang kita maklum bahawa bulan Ramadan ini merupakan satu anugerah yang Allah beri kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas mendengar rintihan para sahabat dan hamba-hambanya, yang mana kita maklum bahawa umat Nabi-Nabi terdahulu mempunyai umur yang begitu panjang untuk mereka lakukan ibadat. Tetapi kita, umat Nabi Muhammad ni rata-rata, Nabi kata sendiri dah seperti mana umur dia. Makna lebih kurang 63 tahun tu, ataupun lebih 63 tu dianggap sebagai umur subsidi tu. Kalau umat dia dulu panjang umur dia. Sehingga Nabi Nuh AS, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. Nabi Nuh sendiri dia dakwah kaum dia selama 950 tahun. Dakwah saja. Jadi maknanya umur dia sudah tentu lebih tinggi daripada itu. Jadi kalau umur umat Nabi Muhammad ni kata-kata umurnya pendek-pendek. Nah, jadi mengeluhlah seorang sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kami nak lakukan ibadat dengan umur sependek ini sedangkan umat-umat Nabi terdahulu punya umur yang begitu panjang. Maka Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua iaitulah bulan Ramadan, dan di dalamnya ada Lailatul Qadar yang mana lebih baik daripada 1000 bulan bagi siapa melakukan ibadat pada malam tersebut. Jadi maknanya kalau kita diberi peluang ruang untuk hidup pada bulan Ramadan pada kali ini, namun kita mensia-siakan bulan Ramadan itu, maka dekat mana lagi kita nak salahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Oleh kerana itulah tadi imam kita dah baca Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita baca doa itu daripada bulan Rajab lagi. Allahumma barik lana fi Rajab. Mana ya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Jadi kita doa bulan Rejab, habis bulan Rejab masuk Syaban saja dengan Ramadan. Dan sekarang ni tinggal berapa hari lagi untuk kita masuk pada bulan Ramadan, maka kalaulah kita masuk bulan Ramadan, makna Tuhan makbulkan doa kita. Tuhan makbul doa kita. Tapi kena ingat bahawa makbul doa itu bukan semata-mata makbul, tetapi akan dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala depan dia nanti. Jangan main-main. Jadi di mana kata-kata di masjid dia minta saya supaya tinggal sekejap. Orang biasa tu kita bercakap sedikit pasal bulan puasa, khususnya berkaitan dengan fiqh Ramadan ataupun fiqh siam atau fiqh puasa. Kita maklum bahawa bulan Ramadan ini ataupun puasa bulan Ramadan ini sememangnya telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan ia jadi salah satu dari rukun Islam yang wajib kita kena buat kepada orang yang bergelar Muslim dan bergelar mukallaf. Sebagaimana yang dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sehingga 185 dinyatakan dengan jelas dalam ayat tersebut. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, maka diwajibkan ke atas kamu akan puasa yang mana sebagaimana yang telah difardukan kepada umat-umat sebelum daripada kamu. Moga-moga kamu termasuk golongan orang yang bertakwa. Dan dilompat pergi pada ayat 185, Tuhan sebut pula syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum.
Dan bulan Ramadan itu diturunkan di dalamnya Al-Quran. Nah, diturunkan pada Al-Quran dan kena ingat faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang melihat anak bulan pada bulan Ramadan, maka diwajibkan bagi mereka untuk berpuasa. Nah, ini dalil yang jelas membuktikan kepada kita bahawa puasa ini sememangnya difardukan kepada kita. Tak cukup setakat itu. Nabi kata lagi, buniyal Islam ala khamsin. Terbinanya Islam ni atas 5 tunjang. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadah bahawa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan kita mengaku juga Nabi Muhammad itu sebagai pesuruh Allah. Wa iqamas solah, dirikan solat. Wa iqamas solah wa siyami bunyan Islam ala khamsin. Asyhadatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa iqamas solah wa ita'iz zakati, untuk zakat. Waktu juga dia kata sebut juga Ramadan. Wal hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Maka puasa itu termasuk pada golongan yang difardukan kepada kita semua. Oleh kerana itu, disebabkan dia difardukan kepada kita, maka kita bukan setakat bersedia untuk berpuasa, tapi kita kena bersedia untuk pastikan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya ia berkaitan dengan hukum-hukum yang sepatutnya kita kena tahu. Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya depan saya ni banyak persoalan-persoalan yang timbul di sebalik bulan Ramadan ini. Cuma saya petik beberapa isu dan saya pernah sebut juga di beberapa masjid-masjid, surau-surau yang berdekatan dengan tempat kita ini. Antaranya persoalan yang timbul, dia kata, apakah hukumnya seseorang itu, contohnya dia berpuasa melebihi 30 hari disebabkan dia bermusafir pada negeri yang lebih pendek. Maknanya dia melewat puasanya sehari. Maknanya dia masuk puasa ke hari ke-31. Kita dibenarkan untuk berbuka puasa, maknanya setidak-tidaknya wajib ke atas kita berpuasa selama 29 hari. Jadi kalau kita puasa, paling-paling banyak 30 hari. Tapi kalau pergi negara, yang mana negara tersebut, makna lewat puasa pada kita, dia 30 hari pula puasa. Ni kita pun jadi 31. Adakah kita perlu berpuasa bersama mereka ataupun tidak? Wajib. Mana wajib kita kena ikut walaupun kita dah berpuasa hari yang 31. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum fa akmilul adad. Ada kata, puasalah kamu apabila kamu lihat anak bulan dan berayalah kamu apabila kamu lihat anak bulan. Fa in ghumma alaikum, sekiranya berlakunya ruyum, mana tak nampak anak bulan disebabkan kabus dan sebagainya, fa akmilul adad, maka hendaklah kamu cukupkan bilangan-bilangan puasa di mana kamu berada. Memang tak boleh kita nak pakai mazhab sendiri. Tempat aku raya dah hari ni. Kita pergi negara lain. Lepas tu kita pun nak tengok dia berpuasa. Kita nak buka puasa. Kena tangkap kita. Dosa hukumnya. Termasuk isunya perlu diqadak ataupun tidak. Ada ulama kata dah cukup 30 hari tak perlu qada. Tapi kalau kita pergi negara yang masih berpuasa, wajib ke atas diri kita untuk berpuasa sebagaimana puasanya mereka. Semalam ada satu soalan yang cantik ditanya oleh Masjid Quarters. Di Masjid Quarters cantik soalan dia, tapi agak mana jarang orang ambil perhatian. Sebab kita ni di kawasan Salak tinggi, di kawasan Salak dengan kawasan Nilai kan dekat-dekat. Sepadan je. Jadi kita feel like sana pergi ke Sepang, Selangor, pusing kau ni masuk ke Quarters, dah jadi Negeri Sembilan. Kadang-kadang azan di Masjid Quarters tu tinggi, masjid tu tinggi. Jadi didengari oleh orang-orang yang berada di kawasan Salak tinggi. Boleh tak dia nak pakai azan Salak tinggi, nak buka puasa di Salak tinggi, dia pakai azan yang diazankan di Nilai. Boleh ke tidak? Sebabnya kita maklum bahawa saya duduk Salak tinggi, beza seminit, 2 minit maghrib di antara tempat ini. Jadi maknanya boleh tak kita dengar azan. Dia bukan masalah dengar azan. Kita tengok azan tu azan daripada tempat mana. Kalau azan kita maklum, kita duduk di sempadan dekat Salak tu, tapi kita dengar azan daripada Masjid Quarters yang berada di Negeri Sembilan, maka tidak boleh kita buka puasa ikut mereka. Tak boleh. Maknanya kalau kita tersalah, contohnya kita kata kita dengar azan, pun kita bongok minum. Sedangkan tempat kita tak masuk lagi di kawasan Salak tu. Adakah batal puasa kita? Ya, batal puasa kita, wajib kena qada balik. Ini berlaku di Kuala Kerai, di Kelantan puasa tahun lepas. Masuk meeting fatwa sekali dengan kita. Masuk, yang mana bila tersilap azan.
Bila azan 3 minit, lebih awal daripada waktu yang sebenar. Azan. Lepas tu orang yang dengar azan tu terus makan dan minum. Makan dan minum terus. Jadi kita kata, saya ni buka puasa bukan sebabnya saya suka-suka dengar azan. Tapi dah waktu tak masuk lagi, maka puasa yang dibuka melalui azan yang salah pada masa waktunya wajib diqadak semula. Ini kita kena hati-hati. Khususnya Bilal, Imam. Jadi kalau bolehlah kita kena hati-hati sebab masjid kita ni menjadi sandaran kepada tempat-tempat yang sekitar. Kalau kita rasa bimbang, elok kita buka radio sekejap, dengar pastikan daripada azan Negeri Sembilan masuk, baru kita azan. Itu lebih baik. Untuk selamat untuk bulan puasa ini. Nah, baik. Kalau katakanlah saya berada di Salak Tinggi, contohnya maghrib masuk di Salak Tinggi pukul 7.30. Saya bersahur di Salak Tinggi dan berbuka puasa di Negeri Sembilan yang lebih awal bukanya 7.28. Boleh ke tak? Tak ada masalah. Yang tu boleh. Kalau tuan-tuan banyak duit, kalau rasa malas sangat tapi duit banyak, tuan-tuan boleh berpuasa, bersahur di Negeri Sembilan ni, naik kapal terbang pergi buka puasa kat Sabah. Boleh ke tak? Boleh. Silakan, tak jadi masalah. Tu kerja yang paling top sekolah yang tuan-tuan buat. Boleh tak boleh? Boleh. Maknanya tak ada masalah. Jadi maknanya kena ikut adat setempat di tempat masing-masing, yang mana boleh kita ikut adat setempat itu. Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Baik. Ada orang tanya juga mengenai orang yang sakit jantung yang letak obat di bawah lidah. Sebab obat di bawah lidah ni dia tidak makan, tetapi dia diserap oleh saraf-saraf yang ada di bawah lidah. Adakah dia dianggap batal puasa ataupun tidak? Sama juga dengan penggunaan Respoling atau penggunaan spray untuk untuk orang asma. Dia dasarnya memang kita maklum. Kalau kita masuk benda-benda yang berjiring, benda yang berjising, maknanya benda yang boleh disentuh, jelaslah. Maknanya masuk dalam 5 lubang rongga yang ada pada badan kita, hidung kita, mulut kita, telinga kita, kubur dan dubur, masuk kat tu dengan sengaja, secara automatik batal puasa kita. Tetapi kalau benda yang masuk kod lain, contohnya injek untuk orang yang insulin dan sebagainya, adakah dia dianggap batal puasa? Tak, sebab dia tidak masuk kod rongga. Jadi masuk kod saraf. Begitu juga orang tak obat di bawah lidah. Sebabnya obat tersebut, kalau kita tengok pakar-pakar perubatan, obat tersebut tak masuk air dalam mulut, tapi diserapkan dia punya, orang kata zat lah obat tu sendiri, masuk melalui saraf di bawah lidah. Maka dia tidak batal puasa. Tuan-tuan asma, tuan-tuan pergi ke klinik, pergi klinik, doktor pun letak tu, pakai gas tu. Adakah batal puasa kita? Tak batal puasa kita sebab dia bersifat gas, bukannya bersifat air. Tapi kalau kita rasa terpercik air masuk dalam mulut tu, menjadi kewajipan untuk kita ludah balik. Sebab dia dah jadi benda yang dianggap sebagai benda yang boleh disentuh. Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya flashback balik. Tuan-tuan dah tahu semua ni. Saya ingatkan balik. Baik. Begitu juga berkaitan dengan berkaitan dengan niat yang kita maklum, ada 2 pandangan di situ. Mazhab Syafi'i khususnya, dia kata mensyaratkan bahawa puasa ini perlu diniat pada tiap-tiap hari. Imam Syafi'i kata begitu, Imam Hanafi kata begitu, dan juga Imam Hanbali pun kata begitu. Cuma Imam Hanafi kata syarat sah niat itu wajib dibuat selepas tengah malam. Masuk waktu pukul 12 malam, baru boleh niat puasa untuk esoknya. Tetapi Syafi'i dan Hanbali kata tak apa, tak kisah. Asal kau katakanlah hari ni, istihar majlis raja-raja mengatakan esok puasa, maka malam ni kita boleh terus niat dah. Tak ada masalah. Yang kita pakai yang pendapat jumhur ulama lah. Melainkan satu-satunya yang ulama yang agak ringan dalam bab ini, iaitu mazhab Maliki, mengatakan bahawa Maliki ni bukan seorang dia. Disokong oleh sesetengah mazhab Syafi'i sendiri, boleh kita niat sekaligus sebulan pada bulan Ramadan. Boleh, tak ada masalah. Cuma kita nak raikan 2 pandangan ulama ini, kita pakai niat 2 sekaligus. Satu sebulan, yang satu lagi kita niat tiap-tiap hari. Jadi kalau takdirkan esok kita terlupa nak niat, kenapa buka puasa makan Maggi pagi ni bang, pukul 8? Lupa niat, tak boleh pakai dah masak tu. Jadi dah kita boleh niat, gabungkan kedua-duanya sekali. Pesan ke anak kita. Apa pesan ke anak kita, kadang-kadang anak-anak kita kecil ni kita susah nak ajar dia, kadang-kadang bangun dengan mamai pening, kadang mujur tak sumbat nasi kot hidung je. Bangun malam-malam, dia mengantuknya kan. Jadi kita boleh duduk tengah-tengah makan di sahur tu, kita baca je. Niat belaka nah. Minta niat belaka sahaja aku puasa sebulan pada bulan Ramadan,
fardu atasku kerana Allah Ta'ala masuk dalam telinga dia, maka secara automatik ia sudah dianggap sebagai niat. Lepas tu niat pula sahaja aku puasa esok hari, fardu atasku kerana Allah Ta'ala. Ataupun kita ni memang kita takut terlupa. Lepas buka puasa, maknanya lepas buka puasa ni, terniat selalulah. Kita bukan sahaja aku niat puasa pada bulan ni, esok hari fardu atasku kerana Allah Ta'ala. Boleh, tak jadi masalah. Jadi kita tak boleh pakai dah mazhab orang dulu, auta orang dulu, kenapa tak puasa bang? Hari ni sebab lupa nak pakai niat. Tak ada dah mazhab tu. Baik. Sebab itulah di masjid-masjid sekarang ni, alhamdulillah, dia dah start buat dah. Okey, esok kita semua akan berpuasa, sama-sama lah kita niat nawaitu shauma ghadan an adi syahr ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Pun masuk kat telinga kita, secara automatik kita sudah dianggap niat. Cuma setengah para ulama mengatakan bagi orang yang niat sebulan sekaligus, dia ada pantang dia. Kalau niat sebulan sekaligus, dia ada pantang dia. Kalau seseorang yang berniat sebulan, tiba-tiba dia buka puasa dia, tanpa ada sebarang alasan yang kukuh, dengan tanpa ada uzur syar'i, maka secara automatik niat sebulan dia tak dianggap sebagai batal. Maka dia wajib kena niat setiap hari seperti mana yang dinyatakan oleh jumhur para ulama. Melainkan orang mungkin dia berbuka kerana sakit, dia berbuka kerana cabut gigi, tak tahan sangat. Cabut gigi jangan tuan-tuan. Kalau pilih di antara demam dengan sakit gigi, confirm orang akan pilih demam. Sakit gigi ni tuan-tuan, anak bini kena duduk 1 kilometer daripada dia. Dia sakit gigi dia gamai. Tapi begitu juga orang perempuan yang mari haid. Contoh dia kata mari haid tu, kalau tengah-tengah tahan lagi, dia mari pada awal lagi. Seminggu, 2 minggu pertama dia tak puasa. Boleh dah ustaz dia niat untuk sebulan tadi? Maka pada ulama kata, boleh. Yang penting syaratnya, dia kena niat daripada awal bulan Ramadan. Kalau tidak, maka dia kena niat setiap hari sebagaimana yang dipegang oleh jumhur para ulama, terutama sekali dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala anhu. Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Banyak lagi isu-isu yang berkaitan dengan puasa ini. Selain daripada itu mengenai hukum berterawih. Ini saya biasalah, kita biasa dengar hukum berterawih. Dan saya juga sebut di masjid-masjid yang lain. Kadang-kadang kita keliru di antara solat ba'diyah isyak dengan solat terawih. Kadang-kadang orang tanya kita mana lebih baik. Kalau tak kedai ke saya mari lambat sembahyang isyak. Jadi saya mari lambat sembahyang isyak. Jadi apabila imam Assalamualaikum, saya terpaksa tambah 3 rakaat lagi. Sebab 1 rakaat dengan tu imam. Jadi apabila saya sambung lagi sebab saya masbuk, lepas saya bagi salam tu, tiba-tiba imam terus dah bangun nak terawih. Ba'diyah isyak saya tak buat lagi. Mana sepatutnya saya utamakan, ba'diyah isyak kah atau terus saya sembahyang terawih dengan meninggalkan solat ba'diyah isyak. Jadi kesalahan yang paling banyak orang kita buat, dah dia utamakan terawih lebih daripada solat ba'diyah isyak. Sebab apa? Solat terawih Nabi pernah tinggal. Tapi solat ba'diyah isyak Nabi tak pernah tinggal. Bermakna tuan-tuan, solat ba'diyah isyak itu lebih besar daripada solat terawih. Jadi kalau kita katakanlah kita sayang nak tinggal terawih bersama dengan imam, kita sembahyanglah terawih macam biasa, tak ada masalah. Nanti lepas habis sembahyang terawih, kita boleh akad takbir untuk solat ba'diyah isyak. Jadi sebab apa? Solat ba'diyah isyak ni dia ni tertutup apabila sudah masuk waktu yang berikutnya, iaitu solat subuh. Jadi bersih boleh kita buat. Satu. Yang kedua, ada juga orang tanya, mana lebih baik kita solat witir, kita buat di rumah ke ataupun kita buat di masjid semasa solat tarawih? Itu pun juga ada orang tanya. Baik. Sebelum saya jawab mengenai witir ini, saya jawab dulu mengenai tarawih. Tarawih ni tuan-tuan, memanglah di zaman Rasulullah pada awalnya, Nabi ini solat tarawih di masjid. Dan tidak dibuat secara berjemaah pun. Dia buat seorang-seorang dia di masjid. Jadi malam pertama para sahabat tengok gap pun, memang para sahabat dah kerja dia ni intai gap pun Nabi buat. Kalau benda tak nampak dalam rumah, dia tanya isteri dia. Bagaimana perangai Nabi, bagaimana cara dia layan isteri, bagaimana dia buat buat urusan rumah, keluarga dan sebagainya, dia tanya isterinya pula. Kalau benda nampak, dia perhati Nabi buat kerana. Nabi buat macam mana. Jadi kalaulah Nabi pada awal dia sembahyang tarawih di masjid, dia sembahyang seorang.
Jadi lama kelamaannya makin ramai, makin ramai, makin ramai, makin ramai. Last sekali pada malam berikutnya Nabi tak keluar. Sebab apa? Sebab setiap perbuatan Nabi ni maknanya dia wajib diikut. Jadi Nabi bimbang takut solat tarawih ni jadi wajib kat atas umat dia, maka dia pun semayang di dalam rumah dia. Jadi maknanya, tapi kadang-kadang dalam riwayat mengatakan ada kadang-kadang Nabi semayang buat jemaah, tapi dalam jumlah yang tidak banyak. Nah, yang ramai ulama kata ada 8. Tapi bermula daripada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Zaman Abu Bakar pun sama. Dia ikut masa zaman Rasulullah. Sebab zaman Abu Bakar sikat, dia hanya sempat jadi khalifah lebih kurang setahun 2 bulan atau setahun sebulan saja. Pendek. Atau sempat nak banyak untuk buat pembaruan dan sebagainya. Baik. Jadi, apabila zaman Sayyidina Umar, sebab kita maklum bahawa tarawih ini bilangannya adalah jumhur ulama kata 20 rakaat, 23 termasuk witir. Tetapi dalam mazhab Hambali dia banyak. Mazhab Hambali riwayat mengatakan sampai 34 rakaat tidak termasuk witir. Nah, jadi maknanya ketika itu Sayyidina Umar pun tengok, macam mana ni Ramadan ni tak ramai mari masjid iktikaf dan sebagainya. Maka dengan cara itu Umar pun mengatakan bahawa menyeru supaya umat Islam ketika itu datang ke masjid sembahyang tarawih sebanyak 20 rakaat. Begitulah dilakukan zaman Sayyidina Uthman, begitulah yang dilakukan zaman Sayyidina Ali, begitulah berlaku pada zaman tabi'in yang lain. Sebab itulah kita diberi pilihan. Kalau kita nak buat masjid 8, kemudian kita nak buat balance yang di rumah, maka itu lebih afdal. Tapi kalau kita balik ke rumah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, confirm tak buat walaupun 2 rakaat, buat di masjid lebih baik. Itu jawapan dia. Itu lebih jawapannya. Okey, yang kedua, apabila sebut mengenai solat witir, solat witir ni orang kita selalu bersuka bergaduh. Benda-benda lagu tu. Kalau bergaduh last sekali buat tak apa. Dia bergaduh last sekali, tu tak buat. Tapi pegangan orang kita. Cakap pakai main melangit. Begini. Ulama ni kata begini. Bergaduh, last sekali, dua-dua tak buat. Jadi kita maklum tuan-tuan, dalam hadis yang kita bacakan sebelum ini, mana-mana semayang sunat ini adalah digalakkan kita buat juga di rumah. Supaya dapat barakah di dalam rumah kita ni. Bagaimana hadis yang saya baca sebelum ni, wala taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah kamu ni sebagai kubur. Makna tidak ada langsung bacaan Al-Quran, tidak ada langsung solat-solat sunat di dalamnya. Jadi bagi siapa yang rasa dia ni boleh istiqamah dengan semayang 8 rakaat di masjid, lepas tu dia buat balance di rumah, maka itu lebih baik. Tapi rasa memang tak boleh buat begitu, buat masjid dia istiqamah, datang buat masjid. Begitu juga dengan witir. Kalau tuan-tuan rasa witir tuan-tuan itu boleh buat di rumah dengan istiqamah, maka buat di rumah lebih afdal. Tapi kalau buat di rumah, innalillah, baik buat di masjid. Itu jawapan dia. Jadi maknanya cuma kita diberi pilihan. Sama ada kita nak buat witir dengan cara Abu Bakar, ataupun kita nak buat witir secara melalui cara Umar bin Khattab. Sebagaimana hadis yang pernah saya sebut beberapa kali sebelum ini mengenai witir, iaitulah apabila Rasulullah tanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, bila kamu buat witir? Maka Abu Bakar kata, aku buat witir sebelum tidur. Maknanya lepas main isyak, sebelum tidur tu dia buat witir. Atau kita buat di masjid 3 rakaat, kita buat witir, lepas tu balik tidur. Contohnya begitu. Itulah cara Abu Bakar. Nabi katakan anta ikhtiyat, yang maknanya dia ni bersifat hati-hati. Tapi apabila tanya Sayyidina Umar, wahai Umar, bila membuat? Maka Umar kata, ya Rasulullah, aku buat sebelum masuk waktu subuh. Maka Nabi kata, ahsan. Itu yang terbaik. Maknanya dua-dua tu betul. Tak betul ke apa tuan-tuan? Tak buat. Itu tak betul. Jadi maknanya boleh buat cara. Kalau kita dah buat masjid, contohnya kita dah buat masjid, witir di masjid, tak jadi isu pun untuk kita solat-solat lain. Maknanya kita jangan buat witir 2 kali. Orang kata dulu, barang siapa dah solat witir, maka tidak boleh lakulah solat-solat lain. Siapa cakap begitu? Tak ada nas mengatakan begitu. Cuma Nabi pesan, la witrana fi lailatin wahidah. Tidak ada 2 kali witir untuk satu malam. Kalau kita dah buat witir di masjid, kita balik rumah, kita boleh buat tarawih, kita boleh buat tahajud, hajat seperti biasa, cuma tidak ada lagi witir selepas daripada itu. Mana boleh? Kita pulang pada tuan-tuan nak buat macam mana. Witir ni kita maklum bahawa ada 3 cara nak buat witir, iaitu witir dengan buat seperti kita buat sekaligus, 3 rakaat tanpa henti. Maknanya 3 rakaat tanpa henti. Boleh? Tak ada masalah. Ataupun kita boleh buat witir dengan cara seperti solat maghrib.
Maknanya 2 rakaat tahiyat awal, lepas tu bangkit tahiyat apa tu? Kemudian tahiyat akhir. Dan kita boleh buat dengan cara 2 rakaat tahiyat, lepas bangun balik tambah 1 rakaat, barulah tahiyat. Itu yang banyak kita buat dan itulah cara yang paling baik. Jadi 3 cara tu kita boleh buat berlaku. Wallahu a'lam bissawab. Okey, panjang mukadimah saya. Okey, ada soalan? Silakan. Boleh tak witir ni kita buat banyak? Witir ni kita paling-paling banyak bilangan rakaat dalam riwayat mengatakan sebanyak 11 rakaat. Kita boleh buat witir. Maknanya contohnya kita nak buat witir, kita malam-kadang kita bangun tahajud, kita tak nak buat tahajud, kita nak buat witir berlaku. Maknanya 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1. Boleh, tak ada masalah. Cuma kalau kita dah tutup dengan 1, maka tak boleh dah buat witir selepas tu. Setakat tu je boleh. Tapi boleh buat witir sebab dalam hadis mengatakan bahawa witir itulah dia dinamakan sebagai tahajud. Katanya setengah para ulama berdasar pada hadis-hadis yang lain. Tak ada masalah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh. Kalau tuan-tuan rasa hari ni hari malas sedunia, saya nak buat witir 1 rakaat saja. Boleh? Silakan, tak ada masalah. Kalau mau mati esok, menyesal esok. Buat 1 rakaat. Tuan kata, ni geng-geng malah, ni tempat malah. Mudah. Tapi setidak-tidaknya kita buat. Okey, baik. Lagi? Silakan. Okay. Ada setengah orang, dia buat witir 2 kali. Maknanya witir pertama dia buat dah bersama-sama dengan imam lepas sembahyang tarawih. Sekarang dia buat witir sekali lagi. Memang kita tak pernah nafikan bahawa witirnya adalah sah. Tak pernah kita nafikan pun. Witir dia sah. Cuma ada satu bahagian lagi dia berdasar pada hadis tadi. La witrana fi lailatin wahidah. Maknanya tidak ada witir untuk 2 kali. Kalau tak ketika tuan tadi aku buat witir dah. Tapi sayang pula sembahyang untuk imam ni qiyamul lail buat witir. Silakan, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Cuma bagi pandangan saya, dalam hal itu dia akan sedikit betul jadi isu. Dapat menjadi isu di kalangan ulama, lebih baik kita tinggal. Tak salah untuk kita buat. Boleh? Okey. Lagi? Okey. Ada bersama saya dah? Boleh dah? Okey. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Bagaimana hukumnya untuk orang perempuan yang iktikaf? Ini nama pusat Islam ke nama masjid ni? Pusat Islam dah. Allah, pusat Islam nama kita bagi tuan-tuan. Sebenarnya ini adalah masjid sebenarnya. Cuma dia tak nak jadi isu sebab dekat dengan masjid. Kotas takut jarak dan sebagainya kan. Kalau di Selangor tuan-tuan, kalau kita buat masjid 10 tingkat ke atas sekalipun, kalau tanah dia tak sampai 3 ekar, tak boleh isytihar masjid. Itu perundangan dia. Undang-undang dia begitu. Di Selangor. Negeri Sembilan saya tak pasti. Syarat 3 ekar ke atas. Tak silap saya undang-undang tu mula dibuat pada tahun 2008 di Selangor. Wajib 3 ekar. Wajib 3 ekar dan ke atas. Lama pusat Islam, contohnya kata. Tapi tarahnya tarah masjid, contohnya ni. Boleh kita niat iktikaf, tak ada masalah. Jadi isu sekarang ni, bagaimana hukum orang perempuan mari sembahyang qiyamul lail nak iktikaf sekali di masjid? Boleh ke orang perempuan? Boleh. Dengan syarat, dengan izin daripada suami mereka, kalau ada suami. Dan kalau tak ada suami, bawalah mahram-mahram mereka untuk bersama-sama. Selagi mana tidak timbul fitnah. Kalulah dia ni mama terkenal di estate, memang paling lawa sekali. Tok Imam tengok pun habis kuliah terlupa habis. Contohnya kata, bukan orang perempuan sini tak cantik, bukan contoh saya katakan. Bawa fitnah. Orang ni tengok, kalau kata Tok Bilal pun, tengok-tengok Tok Tengah Hazan, lepas hayat solah tak ingat, lepas tu hayat falah kau gapa. Tengok muka dia, contoh. Jangan mari. Tapi kalulah mana tidak bawa fitnah, contohnya sini, buat majlis qiyamul lail, maka bang saya nak ikut sekali, ataupun kita kejut anak-anak kita datang ke masjid untuk qiyamul lail masjid. Salah ke tak? Dah kita hajut sebagai suami, ketua keluarga, maka tak jadi masalah. Cuma pesan kepada mereka, jaga tingkah laku supaya tidak bergaul, tidak tunjuk muka, pergi merata-rata bercampur dengan lelaki, dengan perempuan. Kena pesan perkara tersebut. Okey, baik. Tuan-tuan yang dikasihi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Baik, sekarang ni kita sebut sedikit mengenai apakah hukum budak-budak ni puasa. Budak-budak puasa ni, kadang-kadang kita, anak-anak kita terlampau excited. Nak suruh anak-anak kita ni, ya puasa 30 hari cukup, sebulan Ramadan. Siap bagi rasuah lagi, sehari RM10. Contoh, cukup 30 hari, penipal ayah nak bayar.
janji tak fikir dulu. Nah, contoh. Misalnya kata, sebenarnya galakkan tak jadi masalah untuk budak-budak. Tapi takkanlah isteri nak galakkan suami, bang, abang puasa 30 hari, saya belanja abang. Tak payah, tak payah. Tak ada kerja nak belanja orang lagu tu. Dah. Jadi maknanya untuk budak-budak boleh. Cuma sekarang ni, kita maklum bahawa syarat untuk berpuasa, mesti dia Islam, dia mukallaf. Maknanya tu syarat utama. Maknanya kalau budak-budak yang belum dia ni mukallaf, maka tidak wajib ke atas dirinya solat. Untuk solat dulu. Kita solat dulu. Jadi cuma Nabi ada pesan. Dia kata, murru auladakum bis solati wadribuhun bi ashrin. Maka suruh anak kamu umur 7 tahun semayang. Kalau tak semayang juga umur 10 tahun, rotan. Rotan pun jangan sampai berbalang-balang atas belakang ni. Rotan untuk kejut je. Supaya ni dia tahu bahawa semayang ni penting. Maka ulama pun kias sekali dengan puasa. Kalau puasa pun sama. Maka suruh anak kamu itu berpuasa, galakkan anak kamu berpuasa apabila umur 7 tahun. Kalau awal lagi bagus sebenarnya. 7 tahun. Tapi kalau 10 tahun tak puasa lagi, kita kena buat sesuatu. Kita bimbang, takut terbawa-bawa ke depan. Tapi tengoklah juga, jangan sampai memudaratkan budak-budak tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Ada 5 minit lagi. Okay, baik. Ini saya ulang benda yang sama yang saya sebut kepada tempat-tempat yang lain, iaitu berkaitan dengan untuk yang amil zakat. Ini saya beritahu sebab tempat benda sensitif. Sebab benda ni memang dia Jabat Agama suruh kita beritahu untuk amil zakat. Yang ini saya yakin dah sebab saya dimaklumkan bahawa baru ni telah dibagi taklimat oleh Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan kepada amil zakat, katanya, wallahu a'lam, saya dengar cerita begitulah, untuk yang geng-geng ambil lebihan duit zakat. Ini kena beringat. Saya beritahu ni. Jadi di semua surat saya sebut benda yang sama. Kalau takdirkan zakat ni wajib adalah RM7 contohnya. Dia berkawan tu bagi RM10. Ni RM3 ni lagu mana? Ambil lah. Dia kata ambil mana tidak jelas. Maka duit itu adalah hak milik zakat. Jangan cuba ambil masuk dalam poket kita. Tak boleh. Itu dua itu dianggap sebagai harta Allah. Melainkan dia kata ni duit RM7, saya bagi zakat, hak RM3 ni saya bagi ke amil, sedekah untuk amil. Kata ni sedekah untuk amil beli karipak ke, buka puasa karang ke, disebut jelas kepada amil tersebut, maka tak jadi isu. Cuma sekarang ni tak senyap. Itu yang kita kena hati-hati, bahawa duit zakat ini merupakan harta Allah yang wajib kita kena jaga. Tuan-tuan dikasihi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Banyak lagi tuan-tuan kalau kita nak cerita tentang cerita pasal hukum-hukum puasa ni memanglah banyak sangat. Khususnya bagi orang yang tidak mampu berpuasa dan sememangnya dia tidak akan mampu untuk berpuasa. Kalau ada orang, sesetengah orang tu, dia kata, doktor kata, pakcik kena makan ubat 3 atau 4 kali sehari, yang mana kita terpaksa langgar puasa kita. Yang mana kalau pakcik tak makan ubat ni memang mudarat sangat besar. Kalau kita puasa juga hukumnya adalah haram. Ingat tu. Puasa juga hukumnya haram. Kalau benda tu memudaratkan, kalau doktor dah kata dah, awak tak boleh dah, wajib kena makan ubat. Katanya, maknanya kalau kita tak juga, kita nak makan juga, apa kita nak buat, nak puasa juga, dan benda tu boleh memudaratkan kita, berdosa. Kalau sebab berdosa, dalam kurungan, maksudnya adalah haram. Tak boleh. Dan jadi isu sekarang ni, bagaimana cara kita nak bayar fidyah? Sebab kita maklum bahawa ada 2 minit lagi. Fidyah ni, kita maklum dia tak serupa dengan zakat kadarnya. Kalau zakat ni dia tu ada 3 harga. RM7, RM14, RM21. Tengoklah tuan makan beras apa. Kalau makan beras basmati macam Haji Ahmad tiap hari, maka wajib kena bayar RM21 untuk satu kepala. Tapi kalau kita makan beras biasa, beras jati, beras biasa, bukan basmati, contoh beras biasa saja, maka kita boleh bayar RM7. Itu zakat fitrah. Tetapi untuk fidyah ni beza. Fidyah ni mana-mana negeri pun sekitar RM2. Itu beras paling murah. Beras mahal sikit, RM4, beras paling mahal adalah RM6. Kalulah mak kita, ataupun ayah kita, atuk kita, atau kita sendiri yang mana doktor dah isytihar dah, kita kalau kita puasa juga memudaratkan diri kita, maka ketika itu kita boleh bayar fidyah. Cuma soalan sekarang ni,
bila patut kita bayar fidyah? Bayar fidyah ni selepas habis Ramadan ke ataupun kita bayar fidyah ni boleh start esok puasa kita nak bayar dah fidyah malam ni sebab kita takkan puasa. Boleh ke tak? Dua-dua tu adalah dibolehkan dengan syarat puasa tu telah puasa ni dah masuk bulannya. Nah, itu saja saya pada malam ini. Jadi saya rasa minta dah kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah bagi kekuatan kepada kita semua untuk kita laksanakan puasa kita sebaik mungkin. Saya rasa macam tak puas ni. Sikit sangat. Sekejap lah. Boleh tak masjid saya minta izin lah. Macam masjid lain juga untuk malam terakhir ni. Kita bagi azan sekejap. Lepas tu kita sambung sikit lagi. Ikut waktu iqamat. Boleh lah. Waktu iqamat kata habis iqamat. Kita terus kita iqamat tu. Okey silakan kita azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة آتي محمد وسلم وفضل مقام محمود الذي وأنت إنك لا تخلف الميعاد. Okey, kita ada 7 minit insyaAllah. Jangan bimbang. 7 minit kita akan berhenti dan terus kita solat isyak. Okey. Silakan.
Baik. Okay. Kita maklum bahawa kita dianggap batal puasa kita sekiranya kita memasukkan mana-mana yang bersifat jirim ataupun berjisim lah, boleh disentuh, maknanya ke dalam 5 lubang rongga kita. Hidung kita, mulut kita, 3 telinga kita, kubur dan dubur 5. Okey, kita masuk ke alat-alat lain. Contohnya kita masuk suntikan ataupun kita titis obat air di dalam mata kita. Biasanya kalau kita titis obat air mata kita kan, kita akan rasa pahit kan. Yang pahit tu kena ludah. Yang pahit tu kena ludah. Kalau kita rasa asing dalam mulut kita, maka wajib kena ludah. Boleh nah? Maka tak ada masalah yang tu nah. Kalau kata kita ludah tu, lepas kita ludah dan kita berkomor untuk hilangkan dia. Tapi kalau takdirkan dia kata makna terlepas juga masuk tanpa hasrat daripada kita, maka dia tidak dianggap sebagai batal puasa kita. Melainkan kita doa, ya Allah tolonglah masuk setitik leher kita. Hilang dahaga contoh ni katakan, barulah batal puasa kita. Baik, saya tuju kepada imam kepada Bilal. Kepada Bilal khususnya, apakah hukumnya Bilal ni apabila masuk je waktu tu, dia terus kena azan ke boleh ke tak dia buka puasa sekejap. Contohnya kan, dia buka radio, bunyi radio tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pun cepat-cepat minum air. Boleh tak? Maka tak jadi masalah, boleh minum air. Jangan makan nasi sepinggan baru azan, jangan. Dia kesian kau orang lain duk dengar, dah tunggu azan di masjid. Kenapa Bilal lah rupa-rupanya bantai sepinggan nasi baru dia azan? Itu baru tak boleh. Okey, baik. Yang saya nak sebut di sini dan saya juga sebut di tempat yang lain, iaitulah berkaitan dengan qahar ni penting. Saya sebut dah baru ni di estate surau di Masjid Kota, saya sebut benda yang sama untuk memahamkan tuan-tuan tentang qahar. Yang mana qahar yang boleh kita telan, yang mana qahar yang tidak boleh kita telan. Kebanyakan ulama ini membincang mengenai qahar yang keluar hasil daripada kita batuk. Sebab leher kita ni tuan-tuan dibahagikan kepada 3 bahagian dari segi hukum tajwidnya. Iaitulah hukum izhar halqi yang kita nun mati atau tanwin jumpa dengan huruf-huruf ini maka dibaca terang tanpa dengung. Betul tak? Iaitu arhin kha'ahu, yakni hamzah, ha, ain, ha, ghin dan juga kha. Jadi kha dengan ghin ni duduk atas sekali. Lepas tu ain dengan ha dia duduk tengah-tengah. Lepas tu huruf hamzah dengan ha dia duduk bawah sekali. Jadi kalau seseorang itu terbatuk dan dia terasa bahawa air liur tu dia kasar. Kalau air liur biasa, dia batuk dia biasa keluar tu tak ada masalah. Mungkin dia macam kalau kita nampak kan, kalau kita ludah tu kadang-kadang dia jadi macam hijau tu. Dia kasar. Yang tu boleh membatalkan puasa kita kalau kita telan. Sekiranya benda tu kita terasa, maksud leher kita tengah terasa tapi duduk di atas, di bawah sebelum masuk kepada ha ataupun sebelum masuk pada huruf kha, maka telan yang tu tak apa. Tapi kalau dah terlepas pergi huruf ain dan ha, lebih-lebih lagi termasuk dalam mulut ini, maka ketika itu kalau kita telan qahar yang kasar tadi, maka hukumnya batal puasa kita. Nanti yang ramai orang tak tahu. So saya nak buat macam mana ustaz duk tengah solat? Saya nak buat macam mana ni? Tuan-tuan tanyalah diri sendiri. Tuan-tuan nak batalkan puasa ke? Tuan-tuan nak batalkan solat? Maknanya ketika itu lebih baik kita batalkan solat kita. Ataupun kita tahu dah kita batuk, sediakan kain sapu tangan dalam poket kita tu. Kalau tak kena terkeluar tu, ludah cepat-cepat masuk ke dalam tisu ataupun apa nama dalam poket kita. Tapi pastikan makna dalam poket termasuk poket kita lah. Jangan masuk poket orang lain pula. Nanti marah ke orang lain nanti kan. Jadi macam Mr. Bean nanti kan. Maknanya pastikan ludah masuk dalam poket kita. Jadi kalau setakat ni macam mana ustaz dengan orang sesama? Dengan sesama. Kadang-kadang kita tahan hingus pun, dia keluar juga masuk ke dalam leher kita tanpa dapat dikawal. Ulama menyebut tentang qahar, dia tak sebut tentang hingus tadi. Dia maknanya kalau takdirkan dia termasuk leher kita dan sebagainya, maka dia tidak jadi isu di situ. Sebab hingus ni susah untuk dikawal. Wallahu a'lam bissawab. Apa yang baik daripada Allah, apa yang kurang itu adalah kelemahan saya sendiri. Nanti kita komat tu depan ni lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muallim al-Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahim Sulaiman fahimna fafahamnaha Sulaiman, wa kullan atayna hukma wa ilma sakharna ma'a Daud al-jibal yusabbihna wa at-tayr wa kunna fa'ilin. Ya rabb Sulaiman, ya rabb Ibrahim, Musa wa Isa, ya rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min zulumatil jahli wa nisyan bi rahmatika ya arhamin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatil rahimin. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa ab'ina nisyan bi rahmatil rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabi muzal muslim bi rahmatika ya arhamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik
bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa al-musallihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.